Oh, isyak pergi azan. Isyak pergi azan. Terus. Pergi azan. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dikasihi lagi dihormati Tuan Imam, Tuan Nazir, sosok pimpinan Masjid Setialam, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama dan selamanya lah mari kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya lah malam ni dapat kita berhimpun bersama-sama. Kita duduk sebentar dalam majlis ilmu, majlis yang penuh keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena tak nampak? Sikit je. Dan jangan lupa kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan ianya berkekalan sehinggalah kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12. Di mana Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa ni bila mana mereka berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Ni belum cerita masuk neraka lagi tuan-tuan ya. Belum cerita titian sirat, mizan, semua tak cerita lagi ni. Baru cerita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar besok. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, walau tara izil mujrimun. Alangkah ngerinya kalau engkau yakni Muhammad dapat melihat bagaimana keadaan orang-orang yang berdosa bila mana mereka berdiri depan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT gambarkan, beritahu pada Nabi SAW, kalau engkau dapat tengoklah keadaan orang-orang yang berdosa ni, keadaan ketika itu pun sudah mengerikan, sudah amat ketakutan pada puak-puak. Kenapa? Tuan-tuan, mereka duduk depan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amat menakutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, nakisu ru'usihim inda rabbihim. Lalu mereka menundukkan kepala mereka dalam keadaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menundukkan kepala dalam keadaan hina? Kerana mereka yakin mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak ada pengetahuan bahawa satu hari nanti mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang telah mereka lakukan ketika mana mereka hidup di atas muka bumi malu. Mereka yakin mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dahulunya mereka di dunia mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan mereka. Dan mereka yakin mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sendiri tidak ada pengetahuan bahawa mereka sendiri akan dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mereka duduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh ketakutan. Sebab tu dalam surah Al-Ghashiyah ayat 2,
Firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Muka, yakni orang kafir pada hari itu, makna pada hari kiamat, tunduk dalam keadaan hina saja. Ayat ni tuan-tuan kata ulama tafsir, mereka yang tunduk hina depan Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, orang ni makna masa hidup dulu dia sombong hidup atas dunia, tak pernah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia marin mereka ni hebat, mereka rasa mereka hebat. Mereka hidup dalam keadaan takabur pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tuan-tuan tunduk hina depan Allah Subhanahu wa taala. Khasyiah kata ulama tafsir tuan-tuan, bukan sekadar mereka tunduk hina, malah sendi-sendi mereka juga tidak berfungsi. Makna nak berdiri depan Allah Subhanahu wa taala pun lemah, dah tak boleh nak berdiri, pun takut di depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana mereka yakin mereka akan disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni besok akan dihisap di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan panggil segala saksi-saksi untuk menjadi saksi pada diri sendiri. Dan lebih malang lagi, saksi yang dipanggil adalah terdiri daripada anggota tubuh badan mereka sendiri. Allah SWT rakam dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kami tutup mulut-mulut manusia. Tuan-tuan, mulut manusia ni kalau tak ditutup kan, sampai depan Allah SWT di hari kiamat besok pun dia akan bohong, menipu kerja tuan. Dalam hidup atas dunia ni menipu kerja. Siang malam saya jalan macam mana nak tipu orang, cakap tu bohong tuan. Kan 10 dia cakap 11 jangan percaya, bohong tu. Kalau tak dikunci mulut buah-buah ni tuan-tuan, depan Allah SWT besok pun dia akan tipu juga, dia akan bohong juga. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari kami kunci mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, kami jadikan tangan-tangan mereka boleh berkata-kata. Allahu akbar. Tangan ni bercakap besok. Kita ni besok nak lari mana depan Allah Subhanahu wa taala? Tangan bercakap. Tangan ni kata, akulah dulu yang ambil rasuah. Aku dululah yang dululah yang tipu duit orang. Aku dululah yang zalim pada orang. Akulah yang pukul orang dulu. Akulah yang sign projek runding terus. Contoh-contoh. Jangan main-main. Tangan besok cakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki juga menjadi saksi. Mana kaki pun besok cakap juga. Sebab tu saya cakap bukan besok nak lari mana kita depan Allah SWT. Kaki jadi saksi. Kaki kata, akulah dulu yang bawa dia pergi kelab dangdut. Akulah yang bawa dia pergi kelab malam, pergi berzina, pergi minum arak, pergi masaj, pergi main bola, main futsal, main badminton, mancing kolam udang. Marah pula orang mancing kolam udang kan? Bukan marah mancing kolam udang, dia mancing sampai tak semayang masalah tu. Ni akulah yang bawa dia sampai tak semayang, tak apa, akulah yang bawa. Kata kaki kan. Bima kanu ya'sibun, dengan apa yang telah, atas apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Sebab tu mereka takut duduk depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, antara nama lain hari kiamat ni dipanggil Yaumat Tarabun. Hari yang mana dibongkar segala dosa. Mana hari didedahkan segala aib kita di hadapan seluruh manusia, di depan seluruh manusia di padang mahsyar pula. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita buka kitab bertemu dengan janji Allah jilid 1, tulisan Allah yarham Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, bab 1 lagi sudah diceritakan. Ada manusia besok di padang mahsyar depan Allah Subhanahu wa taala, dia minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya terus dicempakkan ke dalam neraka. Tak perlu dihisap kerana malu. Cakap dengan Allah SWT, ya Allah cempak terus dalam neraka, ya Allah tak payahlah hisap. Pasal malu ni nak dedahkan aib malu. Sebab atas dunia marin, dia ni orang yang hebat, orang yang berkaliber, nampak kepimpinan, hebat pengaruh dia, ramai pengikut.
Jenis anak-anak buah ni tuan-tuan, kalau jumpa tu salam tu cium tangan sampai siku. Oh, main tu sayang kat ketua tu. Ni orang ni lah tempatlah tua dalam neraka ya Allah. Malu nak dibuka aib. Sebab tu mereka takut di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Nampak tuan, muka tak malu. Depan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, mereka mengaku Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan mereka. Sedangkan ketika mereka hidup, nak mengaku Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan pun kadang-kadang mereka malu. Kadang-kadang nak pakai pakaian yang nampak beragama pun kadang-kadang malu. Sebab takut orang kutuk dia, takut orang kata ketinggalan zaman. Itu yang tak apa nak pakai baju-baju agama. Kadang kopiah pun tak berani pakai. Tak. Bimbang kawan kutuk dia, ni pakai kopiah ni terbiak dah ni, sudah tak pakai kopiah. Tak berani. Tapi depan Allah Subhanahu Wa Taala besok di padang mahsyar, Rabbana, wahai Tuhan kami. Apa mereka cakap? Absarna, kami dah lihat. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat bagaimana neraka dibentangkan di hadapan mereka. Neraka ni tuan-tuan ditarik menggunakan 70,000 rantai. Dan setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat. Lalu dibentangkan neraka di hadapan mereka dan mereka tengok, mereka dapat lihat bagaimana neraka, bagaimana api neraka dan azab yang bakal menanti mereka. Sebab tu mereka kata, Rabbana absarna, kami dah lihat. Wasami'na, dan kami dah dengar. Apa yang mereka dengar? Mereka dengar ada bagaimana api itu menggelegak. Allah SWT perintahkan neraka dipanaskan sehinggalah api neraka itu menggelegak. Kita tak biasa dengar api menggelegak. Biasa kita dengar air menggelegak. Nak dengar api menggelegak ni tuan-tuan, tuan-tuan kena pergi kawah gunung berapi yang aktif. Pergi tu join geng-geng National Geographic. Tuan-tuan, geng Discovery Channel, saintis ni pergi buat kajian, tengok macam mana lava, lahar apa semua tu. Tuan-tuan, tengok macam mana gunung api tu menggelegak. Baru kita boleh dengar bagaimana api tu menggelegak. Kita tak rajin tengok, kita tak rajin pergi kawah gunung berapi tu. Kan, kita ni kawah gulai kambing je. Kita ni. Nampak tuan. Lalu mereka berkata, kami dah dengar dah. Lalu mereka minta kepada Allah, farji'na, kembalikan kami ya Allah, kembalikan kami. Minta kembali ke mana? Mereka nak minta kembali ke dunia, kerana mereka ingat dunia ni ada lagi. Jadi minta nak balik ke dunia. Nak buat apa? Nak amal solehan, nak beramal soleh. Dulu hidup atas dunia 70 tahun, 80 tahun, semayang tidak, puasa tidak, apa pun tidak. Tiba-tiba dah balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Bila dah nampak neraka, dah dengar dah bunyi api menggelegak, lalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak balik ke dunia, nak beramal soleh. Kerana apa? Inna mukinun, kerana kini kami dah yakin. Tak yakin apa? Tuan, api depan mata, neraka depan mata, tak yakin lagi. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu Allah SWT ceritakan kepada kita bagaimana puak-puak yang nak dimasukkan ke dalam neraka ni tuan-tuan, bagaimana keadaan mereka, bakal-bakal ahli neraka. Dalam surah At-Tur ayat 13 hingga ayat 16. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yad'una ilan nari jahannam. Pada hari mereka ditolak ke dalam neraka jahanam dengan tolakan yang sekuat-kuat tolakan. Biasa kita dengar ahli neraka ni nak masukkan dalam neraka kena seret. Tapi dalam ayat ni Allah SWT kata tolak sekuat-kuat tolakan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab puak-puak ni kalau tak paksa tak masuk. Kena paksa tolak dalam neraka baru masuk. Tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, siapa dia yang nak masuk dalam neraka dan nampak api tuan? Kita ni kan kalau bawa motor, kalau hujan kan, tak ada kita redah air, duduk bawah flyover. Tunggulah 2 jam, hujan tak bergerak.
Padahal air kalau redah pun basah, paling tidak pun demam. Nah, tak redah tunggu. Bini telefon abang kat mana? Abang lama dah tunggu ni. Dia ada bawah ni ayah, bawah flyover, hujan lobek nak tak boleh nak gerak dah. Sebab tak redah. Itu air, ni kan pula api, siapa nak pergi masuk? Sebab tu puak-puak ni kena paksa masuk dalam neraka. Kena tolak dengan sekuat-kuat tolakan. Siapa yang tolak? Malaikat yang jaga neraka. Nak bagi dia masuk dalam neraka, kena tolak. Kemudian Allah SWT sebut, hadhin narul lati kuntum biha tukazibun. Itulah dia neraka yang dulu kamu dustakan. Allah SWT beritahu, itulah dia neraka yang dulu kau tak percaya. Ya. Dulu atas dunia tak percaya tuan, ada neraka tu. Hidup atas dunia mari tak percaya pun, hari kiamat pun tak percaya. Dalil, tak semayang, tak puasa, tak sedekah, tak zakat, tak ada apa pun tak tahu. Macam tak ada apa-apa tuan, hidup dia tu. Tak ada, orang puasa dia tak puasa. Tapi orang raya dia lebih daripada orang puasa. Baju Melayu 2 pasang tempah tu berlaku tidak. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu kali ini Allah SWT tunjuk pada mereka, itulah dia neraka yang dulu kamu tak percaya. Ayat ni Allah SWT saja nak bagi sakitkan hati ahli neraka. Sengaja Allah SWT sebut pasal tahu nampak dah neraka. Bukan tak nampak, nampak dah neraka. Saja nak bagi sakit hati. Kan? Ahli neraka tu kan tahulah kejap lagi kena bakar ni. Kan? Belum masuk tu hati dah sakit dah. Contohlah contoh. Besok kita dah tua kan. Bila dah tua sakit kena masuk hospital. Bila masuk hospital tak tengok kena bayar bil banyak nak bayar. Duit tak berapa nak ada, pension pun tak ada. Kan? Tiba-tiba jumpa lah kawan kita. Kawan pun kutuk kita, padan muka kau dia tu. Mari ada ke WSP semua kau buat keluar. Sinar, Citra, Lestari, Silau semua kau rembat. Kerajaan tak bagi kau menyalak. Sekarang duit tak ada, padan muka kau. Tak, nampak sakit hati? Sakit. Badan sakit, hati pun sakit. Contoh macam tu lah tuan ya. Jangan marah contoh. Bukan macam tu lah. Saja nak bagi sakit hati ahli neraka, Allah SWT kata itulah dia neraka yang dulu kamu dustakan. Kan dulu kamu tak percaya. Lalu Allah SWT saja tambahkan lagi sakit hati ahli neraka. Allah SWT perli pula mereka. Afasirun hadza am antum la tubsirun. Ni depan mata kau tu neraka kan, kau tak nampak ke? Kau tak nampak neraka depan mata kau tu? Adakah tu sihir? Tu pun sihir juga kau, kata Allah SWT. Tanya pada puak-puak ahli neraka. Sebab apa? Dulu bila mana Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihissalam nak ajak mereka sembah Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, tinggalkan sembahan-sembahan yang lain, lalu ditunjukkan mukjizat yang nak mengatakan bahawa mereka ni pesuruh Allah SWT. Mereka kata itu sihir. Nabi Musa alaihissalam dianugerahkan tongkat mukjizat, lalu dilemparkan tongkat menjadi ular, menelan seluruh ular-ular ahli sihir Firaun. Apa kata mereka? Musa punya sihir lagi hebat daripada Firaun. Nabi Isa alaihissalam berjaya menghidupkan, boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata sihir. Sehingga kan Nabi Isa alaihissalam pesan pada kaum dia dalam surah As-Saf ayat 6. Kata Nabi Isa alaihissalam, selepas aku akan datang seorang nabi macam aku juga, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinah. Dan dia nanti bila dia nak bawakan bukti-bukti yang nyata. Maknanya Nabi SAW nak ajak ni kaum dia, umat dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ditunjukkan mukjizat. Tunjukkan mukjizat, nak bawa orang-orang supaya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata mereka? Qalu hadza sihrun mubin. Itulah dia sihir yang nyata. Sikit-sikit sihir, sikit-sikit sihir. Peristiwa Isra wal Mi'raj, mereka kata sihir. Nabi SAW belah bulan, mereka kata sihir. Sampaikan bila Nabi SAW baca ayat-ayat Al-Quran, mereka katakan Muhammad sudah mula membaca mentera untuk mensihir penduduk Mekah. Mulut tu tak habis-habis sihir, sikit-sikit sihir, sikit-sikit sihir.
Jadi hari ini Allah SWT nak pulangkan balik paku berapa? Tu depan mata kau tu neraka tu kan. Kau nampak dah kan? Tu sihir juga ke? Saja nak bagi sakit hati. Lalu kata Allah SWT, islauha, masuklah kamu. Kena halau begitu ya puak-puak ni tuan-tuan. Puak-puak ni tuan-tuan, di besok depan Allah SWT tak ada harga walau sesin. Tengok atas dunia ni hebat. Allah, dia pakai kereta tu kan 2 kali kereta gitu. Punya besar panjang. Kita pakai kelisu. Parking sebelah kereta dia tu 2 kali kereta gitu pun panjang kereta tu. Sama panjang kereta. Punya hebat. Nampak bergaya, nampak hebat. Tapi depan Allah SWT besok tak ada nilai. Allah SWT halau gitu je. Islauha, masuklah kamu. Masuk ke mana? Masuk dalam neraka. Fasbiru aw la tasbiru. Kalau kamu sabar ke tak sabar ke, maksudnya lepas ni kau masuk neraka, kau kena bakar dalam neraka. Engkau kena bakar, engkau kena panggang dalam neraka. Kalau kau sabar ke tak sabar ke dengan azab yang kau kena dalam neraka, sawaun alaikum, sama je, tak ada beza. Tak ada beza. Sebab ini bukan dunia, ini akhirat, ini neraka. Kalau dekat dunia marin tak apa. Kalau kita sabar, kita akan dapat pahala. Berkat kesabaran kita menghadapi ujian yang Allah SWT beri, sabar kita dapat pahala. Itu atas dunia. Dan kan dulu kita susah. Bila kita susah ni kita sabar. Sabar menghadapi kesusahan, insya-Allah sampai satu masa Allah akan bagi kita kesenangan, akan legakan kita. Macam orang masuk penjara lah tuan-tuan. Bila masuk penjara ni akan menjalani hukuman. Dia ada tempoh dia penjara. Jadi bila dia sabar menjalani hukuman, tuan-tuan, dia sabar duduk dalam penjara, jalani hukuman, dan akhirnya satu hari dia akan dibebaskan. Sampai masa dia dibebaskan. Dan kadang-kadang bila dia keluar penjara tu pula ada rezeki jadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Contohlah contoh, macam tak setuju. Ni. Tapi kata Allah SWT ni akhirat, fasbiru aw la tasbiru. Kamu sabar ke tak sabar ke, sawaun alaikum, sama je, tak ada beza. Lalu kata Allah SWT, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Balasan yang kau kena hari ni, yang kau kena bakar dalam neraka ni, adalah disebabkan akibat daripada perbuatan kau ketika mana kau hidup atas dunia hari ni. Allah SWT nak tutup mulut-mulut puak-puak ni. Kalau tidak, besok habis orang dia salahkan. Dia salahkan Tok Siap, dia salahkan Pak Imam, salahkan Tok Bilal, jiran dia, semua dia salahkan pasal tak ngajak dia pergi semayang, tak ajak dia beramal. Padahal dia yang tak nak pergi semayang. Jadi Allah telah tutup siap-siap, beritahu kau kena hari ni sebab apa? Sebab segala amalan yang kau buat dulu. Apa yang kau buat tadi dunia marin? Berjudi, berzina, minum arak, tipu dia orang, curi dia orang. Inilah balasan dia kau kena hari. Kau jangan salah kau lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu mereka dibakar dalam neraka, tuan-tuan. Lalu mereka tak tahan dengan azab yang Allah SWT beri pada mereka. Dalam hadis Nabi SAW diterangkan, banyak hadis-hadis menceritakan bagaimana ahli neraka ni cuba nak minta keluar daripada neraka, tapi tidak mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam cara mereka cuba. Sehinggalah akhirnya, tuan-tuan, mereka ambil langkah akhir sekali dalam surah Ghafir ayat 49 dan ayat 50. Allah SWT rakamkan bagaimana puak-puak neraka ni pergi jumpa malaikat yang menjaga neraka. Minta dengan malaikat pula. Dah minta dengan Allah SWT tak dapat, minta dengan malaikat. Apa kata mereka? Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam. Berkatalah mereka finnar yang berada di dalam neraka, makna ahli neraka, kepada li khazanati jahannam, malaikat yang menjaga neraka jahannam. Apa kata mereka? Ud'u rabbakum yaffif anna yawman minal azab. Boleh tak kamu doa untuk kami? Tolong doa untuk kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kami ni dapat ditangguhkan daripada azab neraka ni. Sehari pun jadilah. Tak tahanlah, tuan-tuan, dengan azab neraka ni. Ni, tuan-tuan, api di dunia ni, yang paling panas api di dunia ni, tuan-tuan,
Kan? Kata Nabi SAW, hanyalah 1/70 api akhir, api neraka. Dan api yang paling panas ni tuan-tuan, api yang welding warna biru. Saya tak pernah test lah. Kalau tuan-tuan pernah test tak tahulah kan. Tak percaya cuba ulur. Tengah welding tu ulur tangan nak tengok apa jadi. Tu kalau kena tu pun baru 1 daripada 70 kekuatan api neraka. Dari tak tahan dengan azab yang Allah SWT beri, hari makin hari makin azab, makin hari makin azab, mereka jumpa dengan malaikat yang menjaga neraka. Minta malaikat yang jaga neraka doa untuk mereka supaya mereka dapat diberhentikan azab. Dapat sehari pun cuti jadilah, tak tahan dah dengan azab ni, tolonglah doa untuk kami. Lalu jawab malaikat yang menjaga neraka, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Tidak datangkah kepada kamu nabi-nabi, rasul-rasul alaihissalam membawa bukti yang nyata? Dulu masa kau hidup makin tak ada ke nabi-nabi, rasul-rasul alaihissalam beritahu engkau bahawa kalau engkau tak semayang, kalau kau tidak sembah Allah Subhanahu wa taala, kalau kau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, besok kau balik bertemu Allah Subhanahu wa taala, kau akan dibakar dalam neraka? Tak ada ke? Tak ada. Zaman kita ni nabi-nabi, rasul-rasul alaihissalam dah tak ada. Tu masjid kat rumah kau tu tak ada ke tok-tok guru, ustaz-ustaz, alim ulama datang ceramah, beri tazkirah, beritahu besok kalau kau banyak dosa, kau balik bertemu Allah Subhanahu wa taala, kalau kau akan dibakar dalam neraka? Tak ada ke? Tuan-tuan, soalan ini ditanya juga oleh malaikat sebelum nak dicempak dalam neraka puak-puak ni, dalam surah Al-Mulk ayat 8. Tuan-tuan, alam ya'tikum nazir, tanya malaikat, tidak datangkah kepada kamu seorang pemberi peringatan? Dulu atas dunia marin masjid rumah kau tu tak ada ke ceramah-ceramah? Tak ada. Tu handphone tu yang kau banyak masa pegang handphone daripada kau pegang Quran, tak ada ke melintas dekat dalam grup WhatsApp kau yang berlambak tu tazkirah peringatan? Tak ada ke? Ni kau punya media sosial, Facebook, Instagram, Telegram, Kilogram apa semua tu kan, tak ada ke tazkirah? Tak ada ke orang post tazkirah ke share tazkirah dengan kau? Tak ada. TV kat rumah kau tu kan, tak ada ke channel-channel agama? Tak ada channel agama tu. Nazim ni juga kata ulama tafsir mewakili Al-Quran, kerana Al-Quran ni dia ada mengandungi cerita-cerita terdahulu, umat-umat terdahulu sebagai tauladan, dan juga cerita-cerita yang akan datang, termasuk cerita hari kiamat dan selepas berlakunya kiamat. Rumah kau marin tak ada Quran, kau tak baca Quran, ke Quran marin kau buat antaran je, lepas tu kau frame elok-elok. Apa jawab mereka? Qalu bala qad ja'ana nazir fakazzabna. Bahkan ada, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Ada, bukan tak ada. Masjid rumah aku tu macam-macam ada. Ceramah ni tiap-tiap hari ada kuliah. Jatuh kuasa masjid pening nak susun ustaz-ustaz tu datang ceramah. Kalau hari cuti tu ada kuliah subuh, kadang ada kuliah duha, kadang zuhur pun ada kuliah. Telajak alim lepas asar pun ada kuliah. Maghrib dah pun ada kuliah juga. Daripada rumah aku tu, ceramah kat masjid tu bukan setakat duduk ruang tamu, duduk dalam jamban pun dengar ustaz kuliah. Aku je tak datang. Fakazzabna, kami dustakan. Jawab mereka. Jujur jawapan ahli neraka. Ada, bukan tak ada. Handphone aku macam-macam orang share dalam grup WhatsApp. Satu hari satu hadis, macam-macam tazkirah, macam-macam video tazkirah mereka share. Aku je tak tengok. TV kat rumah aku channel beratus, bukan tak ada channel agama, ada Astro Oasis, TV Hijrah, macam lagi. Tapi aku tak tengok, aku tengok Gusti. Inilah jawapan mereka. Begitu juga bila ditanya ni, apa kata ahli neraka? Qalu bala, bahkan ada. Lalu jawab malaikat, qalu fad'u, berdoalah kamu sendiri. Malaikat kata, doa sendiri. Kau ingat aku ni kerja doa untuk engkau? Kau ingat aku ni macam masjid rumah kau marin?
Bila nak tahlil, kau suruh orang masjid tahlil. Kau isi borang, bagi duit sikit, lebih kurang, orang masjid dah tahlil. Engkau tak datang. Anak bini kau pun tak nampak muka. Contoh ni bukan masjid sini ni, masjid tempat lain. Kau ingat aku macam tu? Kau ingat aku kerja aku doa untuk kau? Tak. Kerja aku menyeksa kamu, berdoa sendiri. Tuan-tuan, ni malaikat jaga neraka. Mana dia cakap baik? Tuan-tuan, dalam peristiwa Mi'raj, bagaimana Nabi SAW dibawa menziarah neraka oleh Jibril AS. Lalu bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik tak senyum, tuan-tuan. Lalu tanya Nabi SAW pada Jibril AS, wahai Jibril, siapakah itu? Jawab Jibril AS, itulah dia malaikat Malik yang tidak pernah senyum sejak neraka diciptakan. Nampak tak? Malaikat jaga neraka, takkan cakap baik, tak ada dia. Minta tolong dia, yang nak kena bakar duduk belah kanan, yang nak kena pandang duduk belah kiri, baik-baik, jangan jatuh. Tak ada dia, ni neraka. Doa sendiri, kejakukan doa untuk. Lalu Allah SWT tutup, tuan-tuan, ayat ni dengan wa ma du'aul kafiri na illa fi dhalal. Sesungguhnya doa orang-orang yang kafir ni hanyalah sia-sia semata-mata. Dengan jawapan yang Allah SWT beri ni, tuan-tuan, maka putus asa lah puak-puak ahli neraka ni untuk cari jalan untuk keluar daripada neraka dan mengelak daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Wa auzubillahi min zalik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni, tuan-tuan, kita kena cari jalan untuk dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bulan Ramadan baru je tinggalkan kita. Patutnya bila masuk Ramadan makin, kita bersungguh-sungguh cari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bulan Ramadan ada bulan maghfirah, bulan keampunan. Sebab tu kata ulama, kalau nak beramal ni, nak bagi motivasi kita ni supaya beramal, jangan tengokkan ganjaran, tapi kenangkan dosa kita yang banyak. Tuan-tuan, dosa kita ni berkarung, yang belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Sebab tu bila kenangkan dosa ni, tuan-tuan, itulah kita beramal, supaya dengan harapan, dengan amalan yang kita buat, kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-Anfal ayat 4 di hujung sekali, Allah SWT beritahu kita, wa maghfiratun wa rizqun karim. Bila dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, otomatik kita akan dapat wa rizqun karim, iaitu rezeki yang amat mulia, yakni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita fikirkan ganjaran. Kalau kita fikir ganjaran, tuan-tuan, kita ibadah lebih kurang, dapat kita ni kaki masjid lah. Bangga tu lain macam tu, rasa kunci syurga kita pegang dah. Pasal kita selalu nak ulang-alik masjid. Saya makin masuk mengaji dengan Allahyarham Ustaz Ismail Kamus makin. Jadi bawa satu cerita. Ni bukan hadis, tuan, ni cerita. Sebab orang-orang mengira-ngira pahala. Dia kata ada seorang buat tu bawa balik daripada Mekah. Jadi orang kampung pun sambutlah bagi nak agak apa semua, orang kompang agak-agak, orang mangga semua siap disambut. Seronok tengok bawa balik pada Mekah. Pasal orang tua tu duduk Mekah lama, nak ambil berkat, salam peluk main. Selang 2 hari nampak-nampak dia keluar daripada kelab dangdut. Jadi orang tangkap, dia pegang tangan dia. Wak, ya, dia kata. Bukan wak bawa balik daripada Mekah ke? Dia jawab, betul, saya baru balik daripada Mekah. Saya duduk Mekah 3 bulan. 1 bulan saya ibadat di Mekah, pahala saya 1.5 juta. 3 bulan sudah 4.5 juta. Jadi kalau saya pergi dandut, goyang-goyang, buang 2-3 ribu, enggak apa. Allahu Akbar. Jam gitu, tuan. Kalau kita fikirkan ganjaran, fikirkan sangat ganjaran. Itu ulama fikirkan dosa kita yang mana. Sebab tu, tuan-tuan, kita ni bila keluar daripada Ramadan, tuan-tuan, tengok bagaimana diri kita. Dapat tak kita Ramadan yang kita buat baru? Allahu Akbar. Kata ulama, ada 5 tanda orang-orang yang mendapat Ramadan. Ada 5 tanda. Yang pertama, tanda dia jiwa dia makin tenang. Orang yang dapat Ramadan ni jiwa dia tenang.
Relax, dia tak ada masalah lah. Muka tu tak berkerut, dia tak ada pening kepala. Relax, tenang. Jiwa dia tenang. Itu orang yang pertama. Itu tanda yang pertama ulama. Yang kedua, tinggi sifat syukur dia. Dan tinggi sifat syukur. Pasal apa? Bila kita puasa ni, kita rasa macam mana orang susah tak ada makan. Tuan-tuan, bila kita rasa kan macam mana orang miskin, orang yang duduk. Tuan-tuan, saya baru balik daripada Afghanistan bulan 2 tu. Tengok keadaan bagaimana ekonomi Afghanistan yang semakin mencengkam, yang menyebabkan ramai umat rakyat Afghanistan dalam kebuluran. Saya kebetulan sampai tu bulan musim sejuk. Tuan-tuan, pagi itu di Kabul, saya tengok temperature -9. Pukul 5 pagi -9. Saya tengok di bawah ada lagi orang yang cari makanan dalam tong sampah. Ambil sayur kan, goseh-goseh sayur bubur dalam beg. Cari lagi pergi kat tong sampah tu. Tuan-tuan bayangkan macam mana susah ni. Jadi bila kita berpuasa, kita rasa macam mana orang tak makan. Betul-betul kita rasa. Bangun sahur tu kita rasa macam mana orang yang tak ada makan tu lapar bangun. Sebab tu sunat dilewatkan sahur tu. Allahu Akbar. Kita rasa jadi tinggi sifat syukur kita. Jadi lepas keluar daripada Ramadan, tinggi sifat syukur kita. Kan, dapat sikit pun syukur, dapat banyak pun syukur. Dapat bonus pun syukur. Dapat bonus sikit pun syukur. Niaga tak untung tak banyak pun kita syukur. Untung banyak pun kita syukur. Sentiasa syukur kita. Dapat bini baru, sujud syukur kita. Allah. Contohlah contoh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, fizikal kita makin sihat. Ini tanda orang yang dapat Ramadan. Fizikal makin sihat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni penyakit ni tuan-tuan, semua pasal menterdarah. Semua menterdarah. Sakit jantung, darah tinggi, kencing mani, kan, buah pinggang, semua tu menterdarah. Gaut semua sama. Jadi bila kita betul-betul bersungguh-sungguh kita masuk Ramadan, kita kurang makan, jadi fizikal kita makin sihat. Bukanlah terbaik, tapi alhamdulillah lah. Gaut tetap ada kan, tapi jari tu bolehlah bengkok. Kalau sebelum ni payah nak bengkok sakit kan. Contoh kan, siapa gaut dia tahulah tinggi langit awak, rendah awak, tinggi langit rendah. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat kata ulama, rutin hidup dia berubah. Sebab tu kata kebaikan akan melahirkan kebaikan yang baru. Sebab tu bila kita keluar daripada Ramadan, rutin hidup kita berubah. Kalau sebelum ni kita susah nak semayang berjemaah, berkat bulan Ramadan kita jaga dah semayang jemaah. Paling tidak kita akan hambat maghrib dan isyak, paling-paling tidak. Mungkin subuh tu kadang-kadang tak terjaga kan, pasal berbagu biasalah kan. Zuhur saya buat kat office, asar pun kelang kabut nak balik pula. Paling tidak pun maghrib isyak kita jaga. Kalau sebelum ni kita susah nak sedekah, berkat Ramadan kita dah mula dah bersedekah. Tak banyak, walaupun RM1, walaupun RM2, tetap sedekah. Kalau sebelum bulan puasa, sebelum Ramadan, sebelum kita lalu Ramadan, kita susah nak mengaji. Lepas Ramadan, kita dah biasa bulan Ramadan kita mengaji. Paling tidak, bila masuk lepas Ramadan, kita akan mengaji, kita akan start mula dah. Paling tidak pun, baca 2-3 ayat pun tak apa dah. Kita dah lazim dengan Quran. Allahu Akbar. Rutin hidup kita berubah. Kita dah mula dah buat semayang-semayang sunat. Ni Syawal ni tuan-tuan. Hari ni 16 Syawal, 15-16. 15-16 lah 15. Tuan gitulah. Mana dah tengah-tengah Syawal. Jangan lupa buat puasa 6. Ada masa lagi. Nabi SAW barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari dalam bulan Syawal, tuan-tuan, dia akan dapat pahala berpuasa sepanjang tahun. Ini kita nak puasa sepanjang tahun memang tak ada orang nampak kan. Nak puasa 6 ni pun hura-hura, ada yang tak ada lagi. Nak puasa sepanjang tahun tak ada nampak kan. Jadi kalau kita dapat buat, insya-Allah puasa dapat pahala puasa sepanjang tahun. Kemudian yang kelima kata ulama,
kita boleh kontrol nafsu kita, semakin terkawal. Kita boleh kawal nafsu kita. Tak kira nafsu apa pun kita boleh kontrol. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu dan dalam kitab Nasaihul Ibad tulisan Mujazan, baik Mujazan ya. Baik, sama sikit lagi. Lepas tu dalam kitab Nasaihul Ibad, tulisan Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang menghimpunkan syarah-syarah hadis Nabi SAW oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan, kata ulama, tanda-tanda manusia, tanda-tanda bahagia pada seseorang tu nampak pada 3 perkara. Yang pertama kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Allah SWT anugerahkan dia hati yang alim. Hati yang alim di mana dia sentiasa rasa Allah SWT akan nampak dia. Apa saja perbuatan dia Allah SWT akan tahu. Dia rasa takut nak buat apa pun. Dia
takut sebab Allah SWT akan tengok apa segala perbuatan. Itu hati yang alim, yang pertama. Yang kedua, Allah SWT anugerahkan dia badan yang sabar. Badan yang sabar ni maknanya badan yang sabar dalam nak mengerjakan ibadah. Nak ibadat ni tuan-tuan kan bukan mudah. Dia nak perlukan badan yang sabar. Yang senang tuan-tuan bukan senang tuan-tuan, nak bangun malam, nak tahajud bukan senang. Nak puasa bukan senang. Dia perlukan badan yang sabar. Nak datang masjid ni, nak semayang jemaah, kena sabar. Dan lepas tu duduk pula dalam kuliah lama pula celaka, ustaz tak habis kuliah, bila nak semayang ni orang macam hal open house lah pula, berhentilah kuliah kan. Contohlah sabar nunggu. Contoh. Dan badan yang sabar. Dan yang ketiga, kata ulama, Allah SWT cukupkan apa yang dia rasa puas dengan apa yang dia ada. Mana kan apa yang ada pada dia tu alhamdulillah. Mana tinggi sifat qanaah dia lah tuan-tuan. Kan? Tinggi. Apa yang ada alhamdulillah. Dia bukan tak usaha. Dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa, bukan rezeki dia. Lepas tu kalau kita tuan-tuan buka kitab Mukasyafah Al-Qulub tulisan Imam Ghazali dalam sifat bab qanaah ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, jangan kamu gelut yang nak kejar dunia, kerana Allah SWT apa yang telah ditulis untuk kamu sudah pasti kamu akan dapat. Jangan kelang kabut nak kejar dunia ni, sebab rezeki yang Allah SWT tulis untuk kamu ni pasti kau akan dapat. Ataupun bahasa mudah faham budak-budak sekarang ni, budak-budak TikTok ni, rezeki tak salah alamat. Itu kan, yang salah alamat ni JNT, DHL, Pos Laju, itu kadang-kadang salah. Tapi alamat rezeki tak salah. Allahu Akbar. Kalau dah kata kita punya, confirm kita punya. Rezeki itu kita punya, tak ada orang boleh halang. Buatlah macam mana pun, rezeki itu tetap rezeki kita, kata Nabi SAW. Dan kamu tidak akan dimatikan selagi mana setiap rezeki yang telah ditakdirkan untuk kamu, kamu dapat, barulah Allah SWT akan matikan. Habis dah rezeki yang Allah SWT takdirkan untuk kita, semua dah kita dapat, barulah Allah SWT akan matikan. Lepas tu kalau kita tengok orang tengah nazak kan, orang nak sakarat, kita bagi air tu kan boleh minum dah tuan-tuan. Titik air tu boleh gitu tak boleh masuk dah. Dulu masuk tahun lepas, Allahyarham Ustaz Zul, timbalan Presiden MAPIM, meninggal kan. Doktor ni masukkan ubat antibiotik yang paling power tu, yang paling tinggi dos dia, tenang balik. Tu yang kata, bukan kata makan, obat pun tak masuk dah. Tak ada dah. Kata malaikat, aku pusing dah seluruh dunia ni cari rezeki untuk kamu hari ni. Tak ada dah. Mana habis dah rezeki kita, semua dah kita dapat, baru Allah SWT akan mati dia, kata Nabi SAW. Lepas tu tak payah dengki-dengki lah tuan-tuan. Kan? Ni pantang tengok orang tukar perabot, dengki gitu. Mengendak kat tingkap tengok. Lelaki datang belakang, kau tengok apa tu ya? Orang sebelah tu baru tukar kereta bang. Yang itu tak rasuah, mesti nombor ekor. Sedap ni cakap. Kan? Mudah nak kita ni leka. Allah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan bila kita masuk dalam bulan Syawal ni tuan-tuan ya, kita dapat la'allakum tattaqun, seperti mana yang Allah SWT janjikan dalam surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Baik, sebelum saya tutup tuan-tuan, insya-Allah saya akan ke Turki dalam masa yang terdekat untuk kita menyantuni umat Islam yang terkesan akibat gempa bumi yang melanda selatan Turki dan juga utara Syria pada bulan Februari yang lepas. Tuan-tuan, gempa bumi tuan-tuan sekuat 7.8 skala Richter yang mengorbankan 53,000 nyawa tuan-tuan, dan meruntuhkan bangunan dan rumah-rumah sebanyak 200,000 bangunan. 24 juta rakyat terkesan tuan-tuan. Umat Islam terkesan akibat gempa yang melanda pada 6 Februari 2023 baru. Tuan-tuan, gempa bumi ni tuan-tuan yang dirasai kawasan radius yang rasa gegaran ni tuan-tuan. Ya, seluas 350 km persegi. Mana besar Jerman punya kuat tu gegaran gempa bumi. InsyaAllah saya akan pergi ke Turki
untuk kita santuni umat Islam. Sekarang ni Turki alhamdulillah lah tuan-tuan, mereka bina balik rumah-rumah milik rakyat dia. Kan? Cuma rumah ni tuan-tuan bukan boleh siap dalam 3 malam. Jadi ada lagi rakyat dia yang duduk tepi-tepi jalan, duduk dalam kemah, duduk dalam kem-kem sementara untuk menantikan rumah tu siap. Jadi insya-Allah kita nak pergi ni untuk kita santuni mereka, nak belikan mereka selimut, belikan mereka air bersih. Kemudiannya kita nak masak makan ramai-ramai pada petugas dan juga orang-orang yang tersayang. Tuan-tuan, mereka hilang harta benda, hilang nyawa, hilang orang yang tersayang. Jadi tuan-tuan kalau rasa nak berkongsi rezeki, untuk saya bawa duit tuan-tuan pergi ke Turki, di belakang tu ada tabung, insya-Allah tuan-tuan boleh masuk dalam tabung yang saya bawa di belakang. Ni saya bukan paksa tuan-tuan ya. Kalau nak berkongsi rezeki lah. Kan takut ada orang cakap pula, cilaka ustaz ni kalau datang ceramah saya buat tabung, saya datang ceramah buat tabung. Contoh lah kan. Kan? Kalau nak berkongsi rezeki, tabung di belakang. Kalau tak ada cash, ada account number, ada juga QR code. Tuan-tuan pilih yang mana. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, saya ucap terima kasih kepada jemaah Masjid Setia Alam yang sebelum ni ada berwakaf Al-Quran dengan saya tahun lepas bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah saya dah bawa dah duit tu untuk kita buat wakaf Al-Quran di Afghanistan. Bulan 2 hari ni saya pergi. Hampir 10,000 naskah saya bawa ke Afghanistan. Bukan bawa lah tuan-tuan ya, beli di sana lah. Kalau bawa daripada Malaysia kan sengit kapal terbang ni tak. 10,000. Jadi tuan-tuan kita beli dan kita dah diedarkan di Kabul 3,000, di Kunduz 2,000 dan juga di Herat. Herat ni wilayah yang sepadan dengan Iran dan juga Turkmenistan. Tuan-tuan ya. Kita di situ 5,000. Alhamdulillah. Sambutan amat menggalakkan. Saya ulang balik fakta, Afghanistan negara ke-6 paling tinggi kadar buta huruf di dunia. Daripada 41 juta penduduk dia, hampir 25 juta tidak boleh membaca. 61.8%. Jadi bila ini menjadi fardu kifayah kepada kita untuk lahirkan balik generasi Al-Quran di Afghanistan yang rosak dia akibat daripada Amerika, penjajahan Amerika secara tak langsung. Jadi alhamdulillah baru ni kita dah bagi. Jadi bila saya balik baru ni ada banyak lagi permintaan. Tuan-tuan, jadi insya-Allah saya teruskan lagi projek wakaf Al-Quran. Cuma kali ini kita akan edarkan di Balakshan. Balakshan ni dengan Kunduz ni dia dah belah utara Kabul, dekat dengan sepadan Tajikistan. Jadi kita akan buat juga projek wakaf Al-Quran. Kalau tuan-tuan rasa berminat nak wakaf Al-Quran, boleh wakaf dengan harga RM25 satu naskah termasuk pengurusan. Ya, ada orang tanya saya, ustaz boleh tak kalau saya nak wakafkan banyak nama atas satu naskah? Boleh, tak ada masalah. Sebab ada setengah NGO buat satu Quran satu nama. Mapim tak ada masalah. Satu Quran banyak nama pun tak apa. Cuma saya selalu sebut patut padanlah dengan naskah yang tuan-tuan wakafkan ya. Jangan Quran satu naskah, nama sampai 2 kertas kajang depan belakang tak tu. Kan? Allahu Akbar. Kan? Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan rasa nak berwakaf, tuan-tuan boleh wakaf, boleh jumpa saya lepas ni insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak bawa cash ataupun nak wakaf lain kali, tuan-tuan boleh ambil nombor telefon saya di tabung tu. Insya-Allah tuan-tuan bila dah bank in, tuan-tuan share di WhatsApp slip bank in tu dengan nama-nama yang tuan-tuan niatkan untuk diwakafkan. Insya-Allah kita akan jawab. Tuan-tuan, insya-Allah saya akan bawa duit tuan-tuan untuk kita beli Al-Quran dan kita wakafkan kepada madrasah-madrasah dan juga orang-orang awam yang nak memerlukan Al-Quran di Kunduz dan di Balakshan. Saya akan pergi nanti bulan 10. Dan kali ini trip saya akan libatkan orang awam. Jadi saya buka lah kalau ada jemaah masjid ni berminat nak pergi Afghanistan, ya, nak tengok rupa Afghanistan tu macam mana, tuan-tuan boleh jumpa saya lepas semayang insya-Allah. Kita cerita sembang macam mana nak pergi. Ya, tapi dia ada bayaran lah tuan-tuan ya. Kang terlupa nak cakap tak, dia ingat free kan, beratur sampai kat parking bagi nama kan. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi insya-Allah boleh jumpa saya lepas ni, kita bincang macam mana cara nak pergi ke Afghanistan dengan saya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki, ada umur, ada jodoh, kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panih pun. Panih pun. Panih.